Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid tahun 5 khasnya. Jadi untuk hari ini saya Cikgu Muhammad Hafizan akan bersama-sama kamu untuk kelas pendidikan kesihatan tahun 5. Jadi sebelum kita memulakan kelas kita pada hari ini, ada baiknya kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa sebelum belajar. Murid-murid Islam, sila tadah tangan, sedia untuk bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah. Okey, untuk kelas kita itu kelas pendidikan kesihatan hari ini, cikgu minta kamu bersedia dengan kelengkapan belajar, terutama sekali buku teks pendidikan jasmani dan kesihatan tahun 5. Dan untuk hari ini kita akan belajar tajuk unit 12, iaitu tajuk nutrien kesihatan. Nutrien kesihatan. Okey, jadi cikgu minta kamu terus buka buku teks pada muka surat 95. Okey, sedia? Baiklah murid, bila kita dah buka muka surat 25 tu, kamu akan jumpa unit 12, tajuk dia nutrien kesihatan. Jadi dekat situ kamu akan nampak ada satu gambar, dia bagi gambar dalam bulatan kan. Okey, ada berapa bulatan dekat situ? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan dalam bulatan tu dia ada gambar-gambar makanan. Okey, baik. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang pemakanan, iaitu nutrien kesihatan. Okey, makanan apa yang perlu kita ambil lebih dan makanan apa yang kita perlu kurangkan. Okey, jadi untuk muka surat 95 ni kita baca sama-sama, okey? Baik, sedia? Unit 12, nutrien kesihatan. Okey, kita baca. Makanan yang sihat menjamin kesihatan kita. Pemilihan makanan daripada semua kumpulan makanan dalam piramid makanan Malaysia amat penting untuk hidup sihat. Jadi dekat sini maksudnya kita makan boleh sebarang makan. Cuma kita kena hati-hati makanan mana yang kita perlu ambil lebih dan kelas makanan mana yang kita perlu kurangkan. Okey, jadi dekat sini dia kelaskan kumpulan-kumpulan makanan. Okey, tengok yang gambar lebah yang kecil tu bawah sekali tu. Dia cakap apa? Namakan kelas makanan berdasarkan gambar di atas. Mengapakah kita perlu makan makanan daripada semua kelas makanan tersebut? Okey, semua gambar yang dalam tu, gambar makanan dalam tu semuanya penting. Cumanya kita kena tengok yang mana kita kena ambil lebih dan yang mana kita kena sederhana dan yang mana makanan yang kita kena kurangkan. Okey, jadi di sini dia minta kita kelaskan setiap gambar tu. Okey, kita bincang satu persatu gambar, okey? Baik, gambar yang pertama tu kita tengok gambar apa tu? Gambar ada makanan jenis roti, kan? Makanan jenis roti. Roti ada, lepas tu ada beras, atau beras tu maksudnya nasi lah. Okey. Yang tu gambar yang ada roti semua tu, itu gambar tu dia ni dalam kelas makan kumpulan makanan, dalam kelas makanan karbohidrat. Karbohidrat ni termasuklah nasi, roti, coklat, ubi. Jenis-jenis ubi macam kentang, sweet potato, macam tu. Itu jenis ubi. Yang tu kelas makanan karbohidrat. Karbohidrat pun penting untuk badan kita. Baik, yang kedua, cuba tengok sebelah roti tadi tu. Ada gambar
ayam, ada daging, ada ikan, ada makanan laut, ada telur, situ. Yang tu daging, ikan, telur putih, susu, kacang soya, semua tu dalam tu kan, ada dalam tu. Itu ia ada dalam kumpulan makanan protein. Sumber protein ada dekat situ, ada dekat daging, ada dekat ikan, ada dekat telur. Telur pun telur putih, telur yang putih tu. Lepas tu kacang soya, ada mentega ke apa tu, ada situ. Itu ada sumber protein. Okey, baik. Tengok dekat yang tengah-tengah dalam bulatan kecil tu. Okey, yang tu letak apa tu? Kamu nampak gambar apa? Ada gambar kat tengah-tengah warna kuning tu mentega kan? Mentega menjerin ke apa tu? Okey, yang tu ada susu sikit. Okey, yang tu? Okey, yang mentega semua tu ia adalah dalam kumpulan makanan lemak. Dia ni lemak, itu lemak kumpulan makanan lemak ni dia termasuklah mentega, lepas tu telur kuning, minyak ikan, lemak dan daging. Ada, dia termasuk dalam kumpulan makanan lemak. Okey, kita tengok yang sebelah bawah dia tu sikit, gambar ada apa tu? Ada sayur-sayuran kan? Sayur-sayuran tu dia ni termasuk dalam apa dia? Dalam vitamin, kumpulan makanan vitamin. Dia ada tomato, sayur-sayuran semua tu. Okey, baik. Yang akhir sekali sebelah kanan tu, gambar buah-buahan. Okey, gambar buah-buahan tu, buah-buahan ni adalah termasuk dalam kumpulan makanan pelawas, dipanggil pelawas. Okey, termasuklah buah apa tu? Buah-buahan lah, semua jenis buah-buahan. Kalau dekat sini cikgu boleh bagi kamu contohnya buah nangka, betik, nenas, semua tu. Dalam tu, ia adalah termasuk dalam kumpulan makanan pelawas. Dan satu lagi sebenarnya kalau yang tak ada dalam buku ni, cikgu boleh bagi kamu satu lagi kumpulan makanan tu air. Apa air jenis minuman yang sihat lah, bukan yang jenis yang manis yang berlebihan tu. Okey, baiklah murid, kita terus pergi kepada muka surat 96, iaitu nutrien menjamin kesihatan. Okey, kita baca sama-sama. Ibu Syakir sentiasa memastikan makanan yang disediakan untuk keluarganya mengandungi nutrien yang mencukupi. Hal ini penting untuk menjamin kesihatan anggota keluarganya. Okey, kita tengok Ibu Syakir cakap apa tu. Okey, dia cakap apa? Nutrien ialah bahan atau zat makanan yang diperlukan oleh tubuh untuk tumbesaran. Okey, nutrien ni penting untuk tubuh badan kita. Fungsinya kenapa? Fungsinya adalah untuk membantu tumbesaran tubuh kita. Okay, kalau kita perhatikan kepada kawan-kawan kita yang tak cukup, makan dia tak sempurna, nutrien tak cukup, tengok badan dia macam mana. Sempurna tak dia punya pembesaran badan dia? Kalau tengok di negara-negara yang ada krisis makanan yang selalu menghadapi masalah kebuluran, kamu perhatikan, kamu boleh google gambar-gambar itu, contohnya di negara-negara yang mengalami masalah krisis pemakanan ni, krisis makanan ni, terlalu miskin sebab nak makan pun tak ada makanan. Macam mana keadaan kanak-kanak dia? Kita tengok kurus, perutnya membuncit. Maksudnya di situ tumbusaran badan kanak-kanak tu dia tak sempurna. Sebab kenapa? Sebab dia ni tak cukup nutrien. Nutrien ni penting, okey, untuk tumbusaran badan kita. Baik, kita sambung sikit lagi. Pengambilan nutrien yang mencukupi daripada pelbagai jenis makanan akan memastikan kamu sihat, dapat menjalankan aktiviti harian dengan sempurnanya tanpa berasa letih dan memastikan pertumbuhan tubuh kamu tidak terganggu. Nutrien ni penting. Okey, tadi kan nutrien ni penting. Pertama sekali, kalau kita cukup tubuh badan kita, kita makan cukup nutrien, kita dapat jalankan aktiviti kita. Contohnya kita nak bersukan, jadi badan kita tak rasa letih. Itu dia.
dan memastikan pertumbuhan badan kita tu dia sempurna. Dia tak ada macam kamu kurus, perut membuncit tadi yang cikgu cakap tadi. Okey, buncit saja. Okey. Seterusnya kita tengok gambar tadi. Vitamin, garam, mineral dan serat. Benda-benda ni adalah kumpulan makanan ni, dia ada dekat mana? Dia ada dekat sayur-sayuran, dia ada dekat buah-buahan. Tadi cikgu lupa nak sebut satu lagi, garam mineral. Cikgu tak sebut tadi kan, ada gambaran. Garam mineral ni ada dalam sayur-sayuran dan buah-buahan. Kepentingan dia, apa yang penting dia? Vitamin, garam mineral dan serat. Kepentingan dia untuk tubuh badan kita, untuk apa? Okey, tengok kepentingannya. Pertama, untuk menyihatkan mata, kulit, rambut dan kuku kita. Siapa-siapa nak pastikan matanya sihat, tak rabun, okey, kulitnya cantik, rambutnya tumbuh dengan baik dan kukunya cantik. Kuku yang cantik ni kuku yang dia tak cakap, kalau tengok kalau orang yang tak sihat tu kuku dia pudar. Macam pudar, dia tumbuh tak elok kan. Kalau orang yang sihat tu kuku dia licin, macam berkilat sikit. Itu maknanya garam mineral, vitamin dan serat dia cukup dalam tubuh badan dia. Okey, siapa-siapa nak cantik, makanlah sayur, makanlah buah-buahan lebih sikit. Okey, lepas tu dia ada serat. Serat ni adalah untuk melancarkan pembuangan tinja kita. Okey, baik. Seterusnya kita tengok lemak. Orang cakap lemak tak baik kan? Sebenarnya lemak pun ada kegunaan untuk tubuh badan kita. Dia pun penting juga lemak ni. Okey, orang cakap tak nak lemak nanti gemuk. Tak, itu salah. Ya, lemak pun penting untuk tubuh badan kita. Kepentingannya ialah Kepentingannya ialah untuk membekalkan tenaga. Badan kita perlukan lemak untuk hasilkan tenaga. Kalau tak ada lemak, badan kita lemah, macam lemah, tak ada tenaga. Okey, lepas tu penebat haba. Dia ni sebagai penebat haba. Yang ketiga, melindungi organ dalaman. Penting juga lemak ni. Tapi jangan lebih lemak sangat, kan? Tak bahaya. Yang lemak ni, kalau kita tengok dalam piramid pemakanan, lemak tu duduk bahagian mana? Bahagian banyak sekali ke ataupun paling sikit kita kena ambil. Okey, itu dia. Itu adalah penerangan tentang nutrien menjamin kesihatan. Okey, kita terus kepada muka surat 97. Baiklah murid-murid, kita terus pergi kepada muka surat 97. Okey, kita baca yang lebah tu cakap apa dalam tu. Okey, ada gambar air kan. Okey, kita baca Kamu digalakkan minum air kosong kerana air kosong tiada kalori, bahan pengawet, perisa tambahan dan perwana. Okey. Baik, air kosong ni terlalu penting untuk badan kita. Kalau kita dahaga, banyakkan minum air kosong. Jangan bila dahaga nak cari air yang bergula saja. Tak boleh. Nanti badan kita akan terima lebih gula. Itu bahaya. Itu membolehkan kita dapat penyakit kencing manis. Bahaya. Okey, lebihkan minum air kosong. Kerana apa? Kerana air kosong ni dia tak ada kalori, dia tak ada bahan pengawet, dia tak ada perisa tambahan dan pewarna. Itunya air kosong. Okey. Baik, kita tengok protein. Tadi cikgu ada sebut protein kan. Kenapa protein ni penting untuk tubuh badan kita? Baik, kepentingannya ialah untuk pertumbuhan dan perkembangan otot. Dia siapa-siapa yang nak otot dia macam sadar sikit,
lebihkan protein. Okey, untuk kita bina tubuh badan kita, untuk kita bina otot kita, bukan otak ya, kamu jangan salah faham. Otak lain, otot ni muscle. Untuk kita bina muscle kita. Okey. Seterusnya karbohidrat. Karbohidrat yang cikgu sebut di awal kelas tadi, karbohidrat penting untuk badan kita sebab karbohidrat ni boleh membekalkan keperluan tenaga untuk seharian. Apa yang ada dekat mana ada karbohidrat? Okey, dekat yang paling utama kita orang Malaysia ni makan nasi. Nasi itu adalah karbohidrat. Kemudian roti. Dalam roti ada karbohidrat dan dalam bijirin-bijirin. Kamu makan bijirin kan, ada yang kawan kita tak ada selera nak sarapan pagi tu, mak kamu sediakan makanan bijirin. Okey. Lepas tu kita bincang sikit. Okey, senaraikan risiko sekiranya kamu tidak mendapatkan nutrien yang mencukupi. Kita fikir. Kalaulah tubuh badan kita ni tak dapat nutrien yang mencukupi, apa akan jadi dekat tubuh badan kita? Cikgu ada terangkan tadi kan. Jadi apa dia? Tubuh badan kita akan tumbusaran tubuh badan kita ni akan terganggu. Jadi pembinaan tubuh badan kita ini tidak sempurna. Okey, ada yang akan jadi macam terbantut, umur sama tapi dia ni kecil je. Kan? Yang kawan kita ni umur sama tapi dia besar. Itu mesti dia ada perbezaan pengambilan nutrien. Okey, kita kena kaji yang tu. Okey. Baik, seterusnya kita tengok pada muka surat 98. Okey, baiklah murid-murid, kita buka muka surat 98. Dalam muka surat 98 tu dia ada tajuk apa? Tahu kandungan terjamin kesihatan. Okey, kita baca sama-sama. Baik. Encik Syed sering mengingatkan anak-anaknya, Lily dan Julia, agar membaca label pada bungkusan makanan sebelum membelinya. Okey. Baik, kita ada pengalaman untuk beli makanan kan? Contohnya makanan yang berbungkus. Okey. Jadi, label pada bungkusan makanan memberikan maklumat tentang kandungan nutrien yang terdapat dalam produk makanan tersebut. Okey, kalau kita perhatikan, kalau contoh kita beli roti. Roti kalau kita belik-belik plastik roti tu, dia ada dekat belakang dia tu, dia ada satu jadual maklumat nutrien makanan tersebut. Nutrien apa yang ada dalam makanan tersebut dan berapa kandungan dia. Okey, kita perhatikan contoh. Okey, baik. Kita baca yang lebah tu dulu, dia cakap apa? Apakah kepentingan dan kebaikan membaca label pada bungkusan makanan? Apa faedahnya kita baca? Penting kena baca. Kalau orang yang selalu nak jaga kesihatan dia, dia ambil berat tentang kesihatan dia, dia akan baca dulu apa kandungan nutrien yang ada dalam makanan tersebut. Okey, antara kebaikan dan kepentingan membaca label pada bungkusan makanan termasuklah, ini adalah kepentingan bila kita baca, pentingnya membaca kandungan nutrien pada bungkusan makanan. Pertama sekali, untuk mengetahui jenis nutrien yang terkandung dalam makanan tersebut. Nak tahu jenis nutrien apa yang ada dalam makanan tersebut. Yang kedua, mengetahui kualiti makanan berdasarkan bahan atau ramuan yang digunakan. Nak tahu kualiti makanan tu, bagus ke tak bagus. Okey, ketiga, menjamin kualiti makanan berdasarkan tarikh luput yang dinyatakan. Dekat situ juga dia ada tulis tarikh luput makanan tersebut. Kita kena baca, nak beli makanan ni kena tengok tarikh luput dia. Takut nanti tersilap beli. Contoh tarikh luput ni hari ni, kita beli hari ni, boleh makan tak? Tak boleh. Kalau kita makan, membahayakan pada badan kita. Okey, kita baca dialog kat situ ya.
Saya tahu roti ini mengandungi gula dan garam setelah membaca ramuan yang digunakan untuk membuat roti ini. Oleh itu, saya akan menghadkan pengambilan bilangan roti pada setiap sajian. Okey, ayah dia tu kan, Encik Syed tadi. Dia tahu ramuan yang digunakan untuk membuat roti. Jadi dia tahulah berapa banyak roti yang nak makan. Dia maknanya bila dah tahu ramuan dia, ada gula, ada garam, kan gula dan garam kan kita kena kurangkan. Jangan berlebihan bila ambil. Jadi Encik Syed tadi dia boleh kawal lah. Dia dapat tahulah berapa keping roti yang dia boleh ambil dalam satu hari. Okey, lepas tu anak dia cakap apa? Saya sedang berusaha menurunkan berat badan. Roti ini mengandungi 29.2 gram karbohidrat dan 1.4 gram lemak bagi 2 keping roti. Oleh itu, saya boleh mengawal kuantiti pengambilan makanan, iaitu dengan menghadkan sekeping roti pada setiap sajian. Anak dia ni tengah dalam proses untuk menurunkan berat badan. Jadi dia tengoklah berapa yang patut dia makan roti tu. Patut makan 5 keping ke 1 keping atau setengah keping. Dia boleh kira lah sendiri untuk keperluan badan dia. Okey, sebelahnya tu anak dia yang kecil kan. Saya aktif dan suka bersukan. Saya memerlukan lebih tenaga dan tulang yang kuat. Roti ini mengandungi nutrien yang saya perlukan, iaitu karbohidrat dan mineral, itu kalsium. Saya boleh menambahkan bilangan keping roti untuk setiap sajian bagi mendapatkan lebih banyak nutrien. Anak dia seorang ni, dia ni aktif bersukan. Jadi dia tahu berapa banyak dia perlu ambil untuk dia lebih aktif. Nak makan lebih ke ataupun nak kurangkan. Okey, kita terus pada muka surat 99. Okey, murid-murid semua. Dalam muka surat 99 ni, dia ada satu gambar, dia bagi contoh satu jadual nutrien makanan pada satu label bungkusan makanan. Okey, yang dia tunjukkan situ, dekat label tu, dia mesti ada nama sebutan sebenar makanan. Jenis makanan apa? Roti ataupun apa lagi? Biskut, kan? Dia ada nama dia. Apa jenis makanan tu? Lepas tu dia ada pelabelan makanan, maklumat pemakanan, saiz hidangan semua tu. Okey, lepas tu dia ada kandungan nutrien yang terdapat dalam makanan. Dekat situ dia akan labelkan tenaga banyak mana, karbohidrat banyak mana, protein banyak mana, lemak banyak mana dan kalsium banyak mana dalam makanan tu. Okey, yang maklumat ni saya nak bagi kamu satu tugasan. Kamu pergi dapur, cari apa-apa saja bungkusan makanan, kamu perhatikan. Sama tak dengan maklumat yang kita tengok dalam buku teks ni? Saya rasa kalau makanan tu yang daripada kilang yang disahkan lah, kan? Mesti dia ada maklumat ni. Contohnya kalau kita beli, contohlah kamu beli roti gardenia lah kan, roti gardenia mesti dia ada maklumat ni. Jadi maklumat ni cuba kamu belek-belek lah sama-sama makan roti tu, tengok betul tak yang kita belajar hari ni. Okey, jadi kamu perhatikan satu persatu jenis apa maklumat yang ada dekat bungkusan makanan tu. Tak kira makanan apa, yang terutamanya makanan yang dikeluarkan daripada kilang-kilang. Okey, kalau homemade tu mungkin tak ada lah kan. Pada yang kilang-kilang tu mesti ada. Dia memang sebab pekilang ni memang wajib kena keluarkan satu jadual nutrien makanan. Okey. Kita terus pergi pada muka surat 100. Okey, murid-murid semua,
dalam muka surat 100 ni dia ada bahagian uji minda. Jadi bahagian uji minda ni kalau kamu perhatikan dalam buku teks kamu muka surat 100 tu ada berapa latihan? Ada 1, 2, 3. Okey, baik, untuk hari ini cikgu minta kamu tumpukan kepada latihan 3 tu. Okey, latihan 3 tu dia nak kita buat apa? Okey, tulis kepentingan nutrien yang terkandung dalam makanan yang ditandakan pada gambar di bawah. Okey, contohnya dia tandakan, dia label tu bahagian pisang. Pisang ni jenis apa? Buah-buahan kan? Okey, buah-buahan tu termasuk dalam kumpulan makanan apa? Vitamin kan? Vitamin. Apa lagi? Garam mineral. Kamu tengok kepentingan dia. Apa pentingnya vitamin untuk tubuh badan kita? Kamu letaklah pisang. Penting untuk bla 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 bla. Okey. Yang kedua, tomato. Tomato masuk dalam kumpulan makanan apa? Okey. Lepas tu kentang. Kentang ni masuk dalam karbohidrat kan. Cikgu ada cerita sikit tadi kan. Okey, apa pentingnya karbohidrat untuk tubuh kita? Okey, yang akhir sekali daging. Daging masuk dalam kumpulan apa dia? Protein. Okey, protein penting untuk apa? Untuk penting apa ni? Apa kepentingan protein untuk tubuh badan kita? Kamu tulis kat situ. Ayat dia kalau tak pandai buat, kamu boleh rujuk dalam buku teks yang kita baca tadi. Jadi, untuk tugasan ni, saya rasa cukuplah 1 untuk minggu ni. Saya harap kamu dapat siapkan dalam buku tulis kamu. Apa lagi? Pesan Ustaz? Rasanya tak adalah, itu je. Kamu buat santai lah, tak payah nak stres-stres sangat, buat santai je. Okey, bila buka sekolah nanti, cikgu akan semak. Okey, jadi dengan ini cikgu sudahi kelas kita pada hari ini. Oh baik, sebelum tu cikgu nak ucapkan tahniah kepada kamu semua yang sudi menonton video yang cikgu sediakan ini daripada awal hingga akhir. Okey, jadi dengan ini cikgu sudahi kelas kita dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Okey, jangan lupa subscribe channel cikgu untuk memudahkan kamu mengikuti kelas-kelas saya pada masa-masa yang akan datang. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.